Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di antara kamu melamar wanita, jika dia mampu melihat lebih dahulu bahagian yang menarik dari wanita itu untuk dinikahi, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Semua perawinya adalah perawi yang boleh dipercayai, perawi yang thiqah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam kitab An-Nikah. Dalam kitab An-Nikah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang diriwayat daripada yang diriwayat oleh Sayyidina Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalaulah seorang di kalangan kamu ingin meminang seorang perempuan, kalau dia mampu untuk melihat perempuan tersebut, kadar hak yang membantu ataupun kadar hak yang membantu untuk dia berkahwin dengan perempuan itu, maka hendaklah dia melakukan perkara tersebut. Maka ulama faham daripada hadis ini, ketika kita nak nikah dengan seorang perempuan, disunatkan kita tengok terlebih dahulu. Sunat kita tengok. Nanti kita akan bincang kadar mana hak yang boleh kita tengok. Baik, adakah wajib kena minta izin daripada perempuan terlebih dahulu untuk kita tengok? Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Sebelum daripada kita bincang bab tu, kita nak bincang asas dulu. Pada asalnya, lelaki dia tidak boleh tengok kepada perempuan, perempuan tidak boleh tengok kepada lelaki. Itu hukum asal. Hukum asal, orang lelaki kena jaga pandangan mata, begitu juga perempuan kena jaga pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Hendaklah
wahai Muhammad, katalah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah dia menjaga pandangan mata. Hendaklah dia memejam, dia menjaga pandangan mata dia, memejam pandangan mata dia. Dan hendaklah dia jaga kemaluan mereka. Begitu juga untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kata olehmu ya Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka memejamkan pandangan mata mereka daripada melihat kepada lelaki yang bukan mahramnya, dan hendaklah mereka itu menjaga kemaluan mereka. Baik, jadi pada asalnya lelaki tidak boleh tengok kepada perempuan, perempuan tidak boleh tengok kepada lelaki. Itu hukum asal. Itu disebut dalam Al-Quran. Begitu juga di sana ada beberapa hadis. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, daripada Jarir bin Abdullah, yang mana Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia pernah tanya Rasulullah. Dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujaah. Aku tanya Rasulullah tentang pandangan ngejut, maksudnya bukan pandangan yang disengajakan. Maka fa'amarani an asrifa basari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyuruh kepadaku supaya aku memalingkan pandanganku, buat lari pandanganku. Jadi tengok orang puang, buat lari pandangan. Begitu juga di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, mung jangan susuli pandangan demi pandangan. Sesungguhnya pandangan yang pertama dimaafkan untukmu, tapi pandangan yang kedua tidak dimaafkan untukmu. Pandangan yang pertama hak yang tidak disengajakan itu, hak tu dimaafkan. Tapi tengok pula, hak tu tidak dimaafkan. Jadi kita kena faham hukum asal lelaki melihat kepada perempuan, perempuan melihat kepada lelaki sekiranya tidak ada hubungan mahram dan sekiranya tidak ada sebarang hajat, sekiranya tidak ada darurah, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Namun di sana ada tempat-tempat yang tertentu syarak mengizinkan lelaki memandang kepada perempuan, perempuan memandang kepada lelaki. Antara tempat yang diizinkan oleh syarak lelaki memandang kepada perempuan adalah ketika lelaki itu ingin berkahwin dengan perempuan tersebut. Ketika seorang lelaki ingin berkahwin dengan perempuan tersebut, maka boleh dia pandang. Bukan setakat boleh dipandang, bahkan kata ulama fiqh, sunat dia berpandang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ni fal yaf'al. Rasul perintah, hendaklah dia buat. Sunat dia pergi tengok dulu. Baik. Ketika dia nak tengok orang puang saat itu, kadar mana hak yang boleh dia tengok? Kadar mana hak yang boleh dia tengok? Di sini ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan kadar yang boleh tengok adalah muka dan tangan sahaja. Ini pandangan majoriti ulama. Boleh tengok muka dan tangan. Kerana muka boleh, muka ni dia dua anggota ni, muka dan tangan. Muka kita boleh tengok kecantikan dia dengan muka. Tangan ni boleh kita tengok dia ni sihat ke tak sihat. Baik, tangan. Tu mengikut pandangan majoriti ulama. Ada sebahagian daripada ulama, satu pandangan dalam mazhab Hanafi, dia kata muka, tangan dan kaki, tiga ni boleh tengok. Ada juga pandangan sebahagian daripada ulama, satu pandangan dalam mazhab Hanbali, dia kata bukan hanya muka, tangan dan kaki, bahkan setiap anggota yang zahir ketika perempuan bekerja boleh tengok. Contoh dia, kepala, tangan sampai ke lengang, kaki sampai ke betih boleh tengok. Baik. Adakah disyaratkan perempuan tu kena tahu terlebih dahulu? Jawapannya tidak disyaratkan. Dia tak tahu tak apa. Dia tak tahu apa-apa. Senyap-senyap je kita tengok. Tidak disyaratkan. Tapi jangan geng gitar tengah malam. Geng gitar tengah malam, berampak ke orang, berigak sungguh lah. Maksudnya, kita tengok saat itu tanpa pengetahuan dia, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jadi tahu, oh masa ni ia jemur kain. Wak lolok lalu kat tepi rumah dia. Sebagai contoh. Wak lolok lalu kat tepi rumah dia.
2-3 kali lalu. Sebab kali pertama tengok mak dia, ingat dia jemur kain. Kali kedua tengok tok dia. Kali ketiga lalu baru tengok dia. Okey. Okey, itu cara. Tidak disyaratkan, dia tahu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lelaki hak yang ingin melihat perempuan. Dia kalau dia nak tengok orang perempuan, dia ada syarat-syarat dia. Bukan kata jadi orang lelaki kalau dia kenang kepada orang perempuan tu boleh dia tengok semata-mata gitu. Bukan mesti kena cukup syarat-syarat dia. Sebab hukum asal dia adalah tidak dibolehkan. Boleh kerana ada keperluan. Maka untuk memastikan keperluan tersebut betul ataupun tidak, maka mesti kena cukup syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, orang lelaki saat itu dia mengetahui bahawasanya perempuan yang dia nak tengok tu, syarat yang pertama, orang lelaki saat itu dia memang nak nikah dengan orang perempuan tersebut. Okey, itu yang pertama. Dia memang nak sungguh nak nikah dengan orang perempuan tu. Yang keduanya, sangkaan yang kuat ataupun dia mengetahui, sangkaan yang kuat ataupun dia yakin kalau dia minta, maka orang keluarga dia akan bagi kepada dia. Keluarga perempuan tersebut akan bagi kepada dia. Tapi kalau sekiranya dia tak mau nikah dengan orang perempuan tu, nak tengok saja, itu tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Mesti orang yang tengok saat itu dia nak nikah dengan orang perempuan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya adalah sangkaan yang kuat bahawasanya pinangan dia akan diterima, ataupun dia yakin pinangan dia akan diterima, maka barulah boleh dia tengok. Kalau dia tak mau nikah, tak boleh. Ataupun dia nikah dengan perempuan tu tapi tipis je lah 2% je orang perempuan tu nak terima dia. Tak sama. Jadi hak ni keluarga lain, hak ni keluarga lain. Sebab keluarga orang perempuan tu memang ambil kira sungguh terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, terhadap tu, terhadap ni. Jadi kalau tengok syarat kepada orang lelaki tu memang tak cukup 2% je. Ada hak 82% lagi memang tak luluh. Maka tu tidak dibolehkan. Sangkaan kuat, perempuan tu terima, keluarga dia terima, ataupun yakin terima, barulah boleh tengok. Ini di antara benda hak yang penting yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar perbuatan hak yang kita buat saat itu tidak menyalahi syarak. Baik. Seterusnya kata dia, dah boleh tak nak tengok 2-3 kali? Kata ulama, kalau sekiranya tengok sekali saat itu belum lagi mencukupi, maka boleh tengok kali kedua, tengok kali ketiga, tengok kali keempat, sekadar hak yang mencukupi. Saat ni orang lelaki tengok orang puang, begitu juga orang puang diharuskan tengok orang lelaki. Jadi kata mak dia, kat gi ada orang hak yang nak masuk minamung nak mari di rumah kat gi. Jadi orang puang tengok orang lelaki tengok orang puang. Duduklah sekejap. Baik. Tapi tengok saja, setuh tak boleh. Nak setuh tangan, nak tengok kasak ke dok, tak boleh tu. Nak tengok kasak ke lembut, tu tak boleh. Setuh tak boleh. Tengok saja, tidak menjadi masalah. Majoriti ulama kata muka, sebab muka menjadi, kita boleh jadi pedoman, panduan wajah perempuan saat itu. Manakala tangan, kita boleh jadi ukuran pedoman bagaimana keadaan tubuh perempuan tersebut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja imra'ah anadharta ilaiha qala la qala idhhab fanzur ilaiha. Menurut riwayat Muslim melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada seorang lelaki daripada sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tersebut, lelaki yang hendak menikahi seorang wanita, Rasul tanya khabar ke dia ni, apakah kamu telah melihat keadaannya? Mu tengok dak lagi ya? Lelaki itu menjawab, belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kamu dan lihatlah dia. Jadi ada seorang lelaki dia dak nikah dengan seorang perempuan. Jadi ketika tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya dia, dah mu tengok tak lagi? Dia kata tak tengok lagi. Maka dia pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia, mungkin tengoklah. Pergi tengok terlebih dahulu. Di sana ada diriwayat oleh Imam Abu Daud hadis yang sebelum, yang daripada Jabir bin Abdullah, yang mana Jabir bin Abdullah khabar dia meminang seorang perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia tengok. Lepas daripada tu kata Jabir, maka aku pun fakuntu atakhabba'u laha, aku nusu pergi tengok, hatta raaitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha, sehingga aku tengok daripada perempuan tersebut hak yang mendorong untuk aku berkahwin dengan dia, kemudian barulah aku berkahwin dengan perempuan tersebut. Seterusnya hadis berikutnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Maksudnya adalah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan meminang, jangan melamar sebahagian daripada kamu terhadap wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sehingga meninggal oleh lelaki yang pertama ataupun lelaki yang pertama memberi izin kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hak yang kita baca saat ni adalah lafaz Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada orang lelaki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Jadi orang puang tu kalau orang lain pinang dah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang lelaki lain pergi pinang pula perempuan tersebut. Okey, jadi sebelum daripada kita bincang panjang lebar berkenaan dengan larangan ni, kita nak bincang dulu apa makna meminang. Apa maksud meminang? Apakah hukum meminang? Yang pertama kita nak bincang apa makna meminang. Yang keduanya apakah hukum meminang. Yang kita nak bincang, kita nak pinang perempuan tu, kita nak pinang dengan siapa? Okey, kita nak bincang belaka. Yang pertama kita nak bincang apa maksud meminang. Maksud meminang ni adalah kita minta untuk nikah dengan seorang perempuan. Kita minta nak nikah dengan seorang perempuan. Itu yang dinamakan sebagai meminang. Baik. Jadi meminang ni maksudnya adalah kita minta untuk nikah dengan seorang perempuan. Dan minta dengan siapa? Nak minta dengan siapa? Kata ulama, kalau sekiranya perempuan itu masih lagi kecil, maka minta dengan wali dia, minta dengan ayah dia, kalau perempuan tu masih lagi kecil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminang Aisyah ketika Aisyah masih lagi kecil melalui ayah dia iaitu Abu Bakar. Jadi khabar kepada ayah dia, hamba kenang kepada anak awak ni, jadi hamba nak nikah dengan dia, boleh ke tak, nak buat bini akan datang? Ayah dia kata setuju. Maka perempuan tu telah menjadi perempuan, ataupun perempuan saat ni itu adalah perempuan yang telah dipinang oleh kita. Apabila kita pinang dah dia, soal nak nikah tu bila, tu bab lain. Maka tidak boleh dah lagi orang lain nak pinang pula dia.
Tapi nanti kita akan sebut syarat-syarat lepas daripada ni. Bila kata tak boleh. Baik, itu yang pertama. Tapi kalau perempuan tu cerdik, perempuan dewasa, maka boleh kita pinang perempuan saat itu melalui diri dia sendiri ataupun melalui wali dia. Pinang melalui diri dia sendiri maksudnya tanya direct. Saya kenal awak ni. Saya nak buat awak permaisuri rumah saya. Saya nak buat awak bini pakai tak direct terus. Tak ada tapih-tapih dah. Tak ada kona-kona pakai direct terus. Hamba kenang sungguh hamba nak buat awak bini. Aku ni awak dia pun bersetuju. Maka perempuan tu adalah perempuan yang telah dipinang oleh seseorang. Maka orang lain tidak boleh nak pinang nak pinang balik perempuan tersebut. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum meminang perempuan? Hukum meminang perempuan kita kena faham tidak diwajibkan. Hukum meminang perempuan sebelum daripada bernikah bukanlah diwajibkan. Kalau orang tu dak pinang-pinang pun pakai nikah terus. dak pinang-pinang pun pakai nikah terus. Tak minang-minang pun Jadi dia pergi rumah orang. Lepas tu dia memang tak ada bini lagi. Kebetulan orang tu ada anak dara. Jadi pakai pak cik ada anak dara dah. Ke saya lah nikah, saya nak nikah boleh ke tak? Pak cik kata aku nikahkan awak dengan anak dara saya nama sekian-sekian. Dia pun kata saya terima. Di sana ada 2 orang saksi. Maka selesai. Daripada segi hukum sah. Sebab meminang bukanlah menjadi syarat sah perkahwinan. Dia bukanlah wajib dan bukanlah menjadi syarat sah perkahwinan. Hukum meminang ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan sunat dan ada yang mengatakan harus. Sebahagian ulama mengatakan sunat kerana melihat kepada Rasulullah meminang Aisyah melalui Abu Bakar dan Rasulullah pinang Hafsah, Rasulullah pinang Ummu Salamah. Jadi Rasulullah pernah meminang beberapa orang perempuan sebelum Nabi SAW berkahwin. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan sunat kita meminang. Baik. Cuma apabila berlaku pinangan ataupun apabila perempuan itu telah dipinang, telah dilamar, dia banyak pula hukum-hukum yang berkait. Dia ada hukum yang berkait dah lah. Baik, antara hukum yang berkait dengan perempuan yang telah dipinang adalah orang lain tidak boleh nak pinang perempuan tersebut. Tak boleh dah. Kalau pinang juga, maka hukum dia adalah haram. Dosa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Melainkan, dia ada pengecualian. Melainkan kalau lelaki yang meminang yang pertama saat itu memberi izin kepada lelaki yang kedua untuk meminang tunang dia. Kalau kita bahasa kita guna tunang lah. Baik. Jadi kalau lelaki pertama kata, tak apa kalau mu nak ambil lah. Tak apa aku izin kamu. Kau lain aku tak bagi, tapi kamu aku bagilah. Aku sanggup korban untukmu. Okey, ketika tu boleh. Orang yang kedua minang yang pertama. Ataupun lelaki yang pertama saat itu tinggal dah. Aku tak ambuh dah ke dia. Dia tak ambuh dah. Sama ada dia bagi izin ataupun dia tolak, ditolak balik. Pinangan dia membatalkan balik pertunangan tersebut, maka boleh orang yang kedua masuk minang, masuk melamar perempuan tersebut. Baik, ni yang disebut dalam hadis. Sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan beberapa syarat yang apabila cukup syarat ni barulah haram. Tak cukup syarat ni maka tidak haram. Baik. Antara syarat yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah syarat haram seorang lelaki meminang tunang orang. Cakap kita gitulah. Meminang tunang orang hukum dia adalah haram. Ada syarat dia. Syarat yang pertama, tunang dia tak bagi izin. Kalau tunang dia bagi izin tak haram. Syarat yang kedua ada tunang dia tidak membatalkan pertunangan. Kalau membatalkan pertunangan maka tidak haram. Syarat yang ketiga adalah perempuan yang dia pinang ataupun wali kepada perempuan telah bersetuju dengan jelas. Telah bersetuju dengan jelas. Kalau tak bersetuju dengan jelas maka tak haram. Memang dia pergi minta, tapi tak bagi kata putus lagi. Kalau cakap kita tak bagi kata putus lagi, orang puang tak bagi kata putus lagi, keluarga dia pun tak bagi kata putus lagi, maka ketika tu tidak menjadi masalah kita masuk sebab dia belum lagi
menjadi tunang kepada hak yang pertama. Okey, itu yang ketiga. Yang keempatnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya adalah pinangan lelaki yang pertama adalah pinangan hak yang harus, bukan pinangan yang haram. Dia ada kala pinangan yang haram. Lagu mana pinangan yang haram? Dia meminang perempuan tersebut ketika perempuan itu masih lagi berada dalam iddah. Perempuan tu masih lagi berada dalam iddah. Baru tu lelaki maki 3 hari. 4 bulan 10 hari, 3 hari tu pergi masuk pinang dok. Perempuan tu pun terima gok. Okey. Jadi dia telah meminang seorang perempuan dalam tempoh yang diharamkan. Dia meminang perempuan tersebut, bukan tempoh yang harus. Walaupun perempuan terima, walaupun wali terima, lepas daripada habis iddah, tiba-tiba lelaki yang kedua pergi masuk meminang perempuan itu, dan perempuan itu menerima pinangan lelaki yang kedua. Pinangan lelaki yang kedua tidak diharamkan. Kerana pinangan lelaki yang pertama terhadap perempuan itu di dalam tempoh yang diharamkan dia meminang perempuan tersebut. Baik, ni di antara perkara yang ataupun syarat-syarat yang apabila cukup syarat-syarat ni barulah jadi haram. Kalau tidak cukup syarat ni maka dak jadi haram. Tu kita kena faham. Jadi bukanlah semua kita meminang tunang orang hukum dia adalah haram. Bukan. Haram kita sebut sekali lagi. Tadi kita sebut 2 kali dah, ni kali ketiga sebut nak ingat. Yang pertamanya tidak mendapat keizinan daripada tunang dia hak yang pertama. Yang keduanya, tunang dia yang pertama tidak membatalkan balik pertunangan. Yang ketiganya adalah perempuan ataupun wali perempuan memang menerima pinangan dia. Pinangan hak laki pertama. Kalau tak terima lagi, tak jelas lagi, tak ada putih hitam lagi, tak ada masalah, tak haram lagi. Yang keempatnya adalah pinangan yang pertama adalah pinangan yang harus, bukan pinangan yang haram. Apabila cukup syarat-syarat hak yang kita cerita tadi, barulah diharamkan lelaki yang kedua meminang seorang perempuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau orang lelaki meminang seorang perempuan, perempuan saat itu jawab secara jelas dia menerima pinangan tersebut, maka bermakna perempuan itu adalah tunang kepada lelaki itu. Orang lain tak boleh nak masuk dah. Okey, tu hukum jelas kita kena faham. Tapi yang kita boleh bincang juga, apakah hukum perempuan tersebut membatalkan balik pertunangan? Tolak balik, mula terima, lepas tu tolak semula. Apakah hukum? Ni kita kena faham. Kita kena tahu hukum. Jawapan dia, kalau ada sebab yang diterima oleh syarak, maka hukum dia adalah diharuskan. Kalau ada sebab yang boleh diterima. Jadi peringkat awal, ayah orang perempuan tu terima, sebab tengok kepada orang lelaki itu juruh. Tapi lepas 2 bulan tunang tu, baru nampak dah. Kuat kona orang budak ni. Kuat kona orang. Baik. Jadi ayah dia kata tak jadi lah. Jadi ayah dia saat itu membatalkan balik, menolak balik lepas daripada menerima dah, hukum dia harus, tak makruh. Apatah lagi haram. Tidak makruh, jauh sekali haram. Harus perbuatan tersebut. Sama juga perempuan. Perempuan tolak, mula terima dah. Lepas tu bunyi khabar orang lelaki tu gitu, orang lelaki tu gini. Sudahlah. Dia kata tak jadi mula. Tak jadi mula. Boleh ke tak? Boleh. Sebab ada tujuan, ada sebab yang diterima oleh syarak. Sebab nikah ni bukan benda main gurau. Nikah ni tempoh hidup yang lama. Apabila nikah dengan seorang lelaki, jadi perpisahan bukan duduk pada perempuan dah. Perceraian duduk di orang lelaki. Jadi oleh kerana melibatkan kehidupan perempuan, maka perempuan dalam tempoh dia menjadi tunang orang, dia boleh membatalkan balik pertunangan tersebut, boleh menolak balik. Kalau dan tidak makruh sekiranya ada sebab-sebab yang diterima oleh syarak. Tapi kalau tak ada sebab benda, boleh terima. Duk sebetul jadi waswah barangkali. Jadi waswah. Duk sebetul tolak pula. Maka hukum dia adalah makruh. Bukan haram. Hukum dia hanya makruh sahaja. Kerana makruh? Kerana dia telah menyalahi janji
tanpa ada sebab yang patut dia menyalahi janji. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang perlu kita kena bincang juga adalah ketika orang puang tu tolak ataupun orang lelaki membatalkan pertunangan. Boleh tak nak ambil mula cicing? Boleh tak nak ambil mula barang-barang hak yang dibawa masa tunang? Hak ni dibincang oleh ulama fiqh. Boleh tak nak ambil mula cicing? Nak ambil mula barang-barang hak orang panggil dia barang tu hantaran ke benda dipanggil? Kita budak reti juga. Barang-barang tu hak tak dalam bekas-bekas banyak boleh tak nak ambil mula? Maka kata ulama kena tengok. Kalau sekiranya pemberian tersebut diberi kepada perempuan tujuan untuk berkahwin dengan dia, maka boleh ambil semula. Bukan setakat boleh ambil semula, bukan wajib perempuan saat itu kena mengembalikan semula sekiranya si lelaki nak tuntut semula. Si lelaki tuntut balik, maka perempuan wajib kena mengembalikan balik kerana dia bagi tujuan untuk perkahwinan. Apabila perkahwinan tidak dapat dilangsungkan, maka perlu dipulangkan balik barang orang. Ni kita kena faham. Dan bab ni bukan bab kecil, bab besar. Sebab apa? Sebab dia melibatkan harta. Apa kata bab kecil bukan bab besar? Apa kata bab besar bukan bab kecil? Okey, buat contoh lain. Dalam tempoh pertunangan tiba-tiba lelaki meninggal dunia. Cicing saat ni itu milik siapa? Di sini kita kena faham. Adakah milik perempuan ataupun jadi harta saka? Baik. Kena tengok, kalau sekiranya lelaki bagi kepada perempuan tujuan untuk berkahwin, maka apabila tidak terjadi perkahwinan, perlu dipulangkan kembali. Sebab benda tu akan menjadi milik perempuan apabila berlaku perkahwinan. Kalau tidak berlaku perkahwinan, kena dipulangkan kembali. Tapi kalau dia bagi kepada perempuan semata-mata hadiah, bukan untuk berkahwin, semata-mata hadiah. Contoh, apabila jadi tunang, petang-petang dia atau miso ke ayah bakar ayah tua, ke bakar mak tua, ke orang puang juga pagi petang atau makanan umur. Lepas nikah tak apa nak cara dah makanan. Mula-mula sebelum nikah atau makanan je. Okey, atau makanan saat ni tu adalah semata-mata untuk memberi hadiah sahaja. Bukan kerana pemberian yang diharapkan untuk perkahwinan. Maka hak tu tidak boleh nak tuntut balik. Hak yang boleh tuntut balik adalah pemberian tujuan untuk perkahwinan. Ini perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis yang berikutnya, wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل وحتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. Maksudnya
daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku datang ke sini untuk menyerahkan diriku kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita itu dan menatapkan pandangannya dengan cermat pada bahagian atas dan bahagian bawah wanita tersebut. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala. Setelah wanita itu merasakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dirinya, dia pun duduk. Maka berdirilah salah seorang sahabat dan berkata, wahai Rasulullah, jika kamu tidak mempunyai keinginan untuk menikahi wanita ini, maka nikahkanlah aku dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk mas kahwinnya? Lelaki itu menjawab, tidak ada, wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu pulanglah ke rumah keluargamu dan carilah sesuatu untuk mas kahwinnya, barangkali kamu memperolehinya. Lelaki itu pulang kemudian berkata, demi Allah, saya tidak memperolehi sesuatu pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah olehmu meskipun berupa cincin besi. Lelaki itu pulang dan kembali lagi dan berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak menemuinya meskipun cincin besi. Akan tetapi bagaimana dengan kainku ini? Sahal mengatakan bahawa ternyata lelaki itu tidak ada kain selendang untuk menutup bahagian atasnya. Ada selah je kain. Ni ada hak ni, aku ada Rasulullah, ni kain hak yang aku pakai ni. Dia kata. Baik, kita baca dulu, nanti kita akan huraikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang hendak kamu lakukan dengan kain sarungmu itu? Jika kamu kenakan, tentu dia tidak mengenakan sesuatu pun daripadanya, dan jika kamu berikan kepadanya, bererti kamu tidak mengenakan busana. Laki itu duduk dan diam dalam waktu yang cukup lama. Kemudian bangun daripada tempat duduknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lelaki itu pergi, baginda menyuruh seorang untuk memanggilnya. Setelah lelaki itu datang, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab. Setelah lelaki itu datang, baginda bertanya, apa sahaja sebahagian daripada Quran yang kamu hafal? Lelaki itu menjawab, aku hafal surah Anu dan surah Anu, seraya menyebutkan beberapa surah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu benar-benar menghafalnya di luar kepala? Lelaki itu menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu pulanglah dan sekarang aku serahkan wanita ini kepadamu dengan mas kahwin Al-Quran yang kamu hafal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia menceritakan kepada kita suatu kisah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, tiba-tiba ada seorang perempuan datang berjumpa dengan Rasulullah depan orang. Dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku datang pada hari ini untuk menyerahkan diri aku kepadamu. Maksudnya, aku terima untuk menjadi isterimu, wahai Rasulullah. Baik. Jadi dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia menawarkan diri dia agar Rasulullah menjadikan diri dia sebagai isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mari dan dia melakukan benda tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak larang. Rasulullah tidak larang. Bermakna perbuatan perempuan menawarkan diri dia kepada lelaki untuk dijadikan, untuk lelaki menjadikan dia sebagai isteri, hukum dia adalah diharuskan. Hukum dia adalah dibolehkan. Sekiranya perkara itu salah, perkara itu diharamkan, perkara itu dilarang, maka pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri apabila berlaku perkara yang dilarang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kata benda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak larang, menunjuk perbuatan tersebut adalah dibolehkan, perbuatan tersebut adalah diharuskan. Jadi apabila dia menawarkan diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kepada dia. Rasul tengok atas bawah. Itu maksudnya. Rasul tengok atas bawah. Lepas tu Rasul senyap. Jadi Rasul dak bagi kata putus. Jadi perempuan tu duduk diri, dia kata nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan untuk menjadikan dia sebagai isteri Rasulullah. Maka dia pun duduk. Jadi apabila dia duduk,
ada seorang lelaki daripada hak yang berada dalam majlis Rasulullah. Dia kata, Rasulullah kalau mu tak ambuh Rasulullah, we kamba lah. Dia kata kalau awak tak ambuh Rasulullah, we kamba lah. Kata Rasulullah, dah muadam dia untuk dijadikan mahar kahwin. Cari balik rumah. Tanya keluarga mu ada tak benda-benda yang boleh mu jadikan mahar kahwin. Dia pun balik di rumah. Cari di rumah dia, tak ada benda. Dia pun bagi khabar kepada Rasulullah, tak ada Rasulullah. Rasulullah kata, dah pergi cari lagi lah. Walaupun sebetuk cincin daripada besi, pergi cari dia. Dia kata tak ada. Cincin besi pun tak ada. Rasulullah kata, hak emas, cincin besi pun tak ada. Baik. Maka Rasulullah tak ada buat benda. Senyap Rasulullah. Dia pun duduk. Lama dia pun bangun. Nak pergi dah lah. Rasulullah pun panggil balik dia. Bila Rasulullah panggil, Rasulullah tanya dia, mu ada ngapa Quran ke tak? Mu ada hafal Quran ke tak? Dia kata ada. Aku hafal surah ni. Mu hafal sungguh ke? Aku hafal sungguh. Kalau gitu, aku kahwinkan mu dengan perempuan ini. Mahar kahwin dia adalah surah hak yang mu ingat tu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda hak yang kita dapat faham daripada hadis ni, apa hak yang kita dapat faham daripada hadis ni? Hak tadi kita cerita dah, hak ni pula ni. Apa hak yang kita dapat faham daripada hadis ni? Antaranya adalah antara perkara hak yang diwajibkan dalam perkahwinan adalah mahar kahwin. Mahar kahwin diwajibkan. Mesti lelaki yang berkahwin dengan perempuan kena beri mahar kahwin kepada perempuan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Maksud dia dibolehkan kepada kamu, tidak menjadi masalah kalau mu nak berkahwin dengan perempuan, tapi dengan syarat melalui harta-harta kamu. Mu kena beri sebahagian daripada harta kamu kepada perempuan. Maka daripada ayat hak yang kita baca saat ni dan daripada hadis hak yang kita bincang saat ni, ulama memutuskan bahawasanya dalam perkahwinan mesti kena ada mahar kahwin. Soalannya lagi, adakah disyaratkan mahar kahwin saat itu jumlah dan nilai yang tertentu? Jawapannya tidak disyarat jumlah dan nilai yang tertentu. Asal kata harta, maka sudah mencukupi untuk dijadikan mahar kahwin. Walaupun sikit. Dalam hadis ni Rasul sebut walau khataman min hadid. Walaupun sebetuk cincin daripada besi, boleh dah buat mahar kahwin. Sebab sebetuk cincin daripada besi pun harta juga. Jadi tidak ada kadar yang ditetapkan untuk kita jadi mahar kahwin. Yang penting hak yang kita nak jadikan mahar kahwin itu adalah harta. Apabila benda tu harta, walaupun nilai yang dia sikit, hukum dia tetap dibolehkan. Dan tidak menjadi masalah kita letak mahar kahwin mahal. Tak ada masalah. Sebab dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Kalau sekiranya mung tidak suka kepada perempuan lepas daripada menikah dia, lepas tu mu nak nikah dengan orang lain pula, mu nak pisah dengan dia, sedangkan kamu telah beri mahar kahwin kepada dia qintar, jumlah harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, mu jangan ambil sikit pun daripada dia. Kalau mu beri banyak kepada dia, mu jangan ambil sikit pun. Jadi penetapan kadar mahar kahwin tidak ditetapkan oleh syarak dengan kadar yang tertentu. Yang penting harta, walaupun nilai yang dia sikit ataupun nilai yang dia banyak, tidak menjadi masalah. Cuma sebaik-baiknya adalah yang sederhana, jangan terlalu membebankan lelaki. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nikah aisaruh, sebaik-baik perkahwinan, sebaik-baik mahar yang dijadikan mahar kahwin adalah yang paling mudah untuk lelaki. Tapi tidaklah
mengabaikan perempuan ataupun mengabaikan maslahah perempuan itu sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang lagi perbincangan ni, nanti insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan huraian daripada hadis ini. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu